Bagus. Okay. Jadi kita discuss homework hari itu dulu. Ada yang dah siap ke semua? Cikgu tak ingatlah sampai mana kita belum discuss lagi. Tapi E kita dah buat ke? Dah cikgu. E dah. F belum F pun dah tapi saya tak buat. Oh F dah discuss. G dengan H F. tu. F belum. F belum. Belum, Tapi E dah kan? Itu belum juga. Oh E belum kan? Jadi Belum. E belum. Okay. So E, F, G, H. Okay. Semua dah sedia ke dengan pen, dengan buku nota? Dah. Okay. Tengok dia bagi E, dia bagi 3U sama dengan 4R tambah S. Jadi dia suruh kita cari nilai U bila dia bagi R sama dengan 5 dan S sama dengan negatif 2. Okay, so apa kita nak buat? Kita kena masukkan nilai yang dia bagi kan. Dia suruh kita cari U. So, kita tulis balik 3U sama dengan 4R. R berapa? 5. 4 darab dengan 5 tambah S. S berapa dia bagi? Negatif? Negatif 2. Jadi kita kira 3U sama dengan 4 darab 5 tambah negatif 2 dapat berapa? Cuba kira. 18 Dapat berapa? 18. 15 kan? Sebab 4 darab 5 dapat 20. Lepas tu 20 tambah negatif 2 sama juga dengan 20 tolak 2 sama dengan 18. Jadi kita boleh cari R. U sama dengan 18. R bagi belakang jadi bahagi. So 18 bahagi 3 sama dengan 6. Jawapan dia. Kalau tak faham cepat-cepat bagi tahu tau. Cikgu akan ajar je selagi semua tak cakap apa-apa sebab cikgu akan assume semua orang faham. Okay, kalau tak faham ke tak dengar ke bagi tahu. Okay. So yang ni 3U dia sama dengan 4R tambah S. Kita tulis balik equation yang dia bagi. So dia bagi kita U dan juga S. Dia suruh kita cari R sekarang ni. So kita masukkan yang dia bagi. 3U. U berapa dia bagi? R. 3. 3 sama dengan 4R. R kita tahu tak? Tak. Tak kan? Jadi so cari R berapa tambah S. S pun sama dengan 3. So kita kira. Ni 3 dapat 3 dapat 9. 3 yang kat sini kita buat apa? Buat lagi? Pindah. Okay, pindah sini. Sebab kita nak cari R je. Kita nak bagi R ni tinggal seorang-seorang. 9 tolak 3 sama dengan tinggal apa kat belakang bila 3 kita dah bagi depan? 4R. 4R. Tinggal 4R je. So 9 tolak 3 kita dapat 6 sama dengan 4R. So kita cari R, kita bagi ni pergi depan. Dia akan jadi 6 bahagi 4. 6 bahagi 4 sama dengan R. Ini jawapan dia. Ataupun kita boleh kecilkan. 6 bahagi 6 dengan 4 ni ada dah sifir sama kan, sifir 2. So 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. 4 bahagi 2. 2. 2. So kita 3/2. Cikgu nak respon dekat orang yang tanya dekat group ni. Okay. So kita tengok soalan ni nombor 1, 2, nombor 3. Nombor 3 dia bagi, dia suruh kita cari S bila U sama dengan 2. 2. Dan R sama dengan 1/2. So 3, U sama dengan 2, kita ganti masukkan 2 kat sini. Sama dengan 4, R sama dengan 1/2. Tambah S kita tahu tak berapa? Tak. So 3 darab 2 dapat? 6. 4 darab 1/2?
Dapat berapa? Tekan kalkulator. 2. 2. Ataupun kita buat macam ni. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi depan dia 2 darab 1, 2. Tambah S. S kita tak tahu. So sekarang ni S sama dengan, macam mana kita cari S? 6. Pindah. Pindah 2 di depan jadi Pindah 2. 4. Okay. So yang ni pula soalan baru, soalan F. F1 dibagi 3/5 P sama dengan 2/3 Q. Q ni dia dah bagi R tolak 1/4 darab dengan 8. Berapa kat sini kita cari P. 200. Okay, so 3/5 P sama dengan 2/3 darab 3 tolak 1/4 darab 8. So mula sekali kita kena kira yang bahagian ni dengan ni. Cuba kira the whole ni, keseluruhan ni dapat berapa? Boleh kira tak? Boleh. Boleh. Berapa? Apa jawapan dia? Yang keseluruhan ni dulu cikgu nak tahu. Sekejap. 2/3 darab 3 tolak 1/4 darab 8. 2/3. Dapat berapa? Apa saya buat kosong ibu? Betul. So jawapan dia dapat kosong. Sebab ni 2, ni dapat 2. Ni pun 1/4 darab 8 pun dapat 2. So 2 tolak 2 kosong. So 3/5 P sama dengan kosong. Macam mana kita cari P? Kalau kita buat Pindah saya ibu. pindah kan? 3/5 P maksudnya 3/5 darab P. So kita cari P Bahagi. kosong. Betul. Kosong bahagi dengan 3/5. Dapat berapa? Cuba tekan kereta kosong bahagi 3/5. Kosong. So jawapan dia kosong lah. Sebab let's say kamu ada kosong benda nak bahagi dengan 20 orang. Ada kosong bola nak bahagi 20 orang. Kosong jawapannya kan. Sebab tak ada orang pun, tak ada seorang pun akan dapat satu bola tu. Jadi kosong lah. Sebab benda tu tak ada. Macam mana kita nak bahagi? Faham tak? Faham. Jadi apa-apa pun, bila kosong bahagi apa-apa pun dia akan dapat kosong. 3/5. So next, F2. Disuruh kita cari nilai Q bila dibagi R sama dengan negatif 12 dan P sama dengan 10. Kenapa tak ada masuk ni? Q bila R sama dengan negatif 12, P sama dengan 10. So dibagi P 3/5, kita ganti kat sini. P sama dengan 10 sama dengan 2/3 Q. Kita tak tahu Q, so kita kekalkan Q ni. Tolak 1/4 R. R sama dengan negatif 12. So 3/5 darab 10 dapat berapa? Cuba kira. Dapat 6. 6 kan? 10 bahagi 5 dapat 2. 2 darab 3 dapat 6. Sama dengan 2/3 Q. Negatif 1/4 darab negatif 12. 3. Positif 3. Okay. So 6 tolak 3 dapat 3. Sama dengan 2/3 Q. So bercari tak Q? Q sama dengan 6. Q sama dengan 3 bahagi 3.
3 bagi 3. 3 bahagi 2. 2/3. Ingat tak? Enam. Kita kalau 2/3 Q maksudnya 2/3 darab Q. So kita nak cari Q sahaja. Kita kena pindah 2/3 ni pergi depan lah. Jadi 3 bahagi 2/3. So jawapan dia dapat berapa? 9/2. 9/2. Yang ni kamu tekan kalkulator je. 3 bahagi 2/3 dapat berapa? Okay. So nombor 3, dia suruh kita cari nilai R bila P sama dengan negatif 15 dan Q pun sama dengan negatif 15. So 3/5 P, kita ganti terus P tu sama dengan negatif 15 sama dengan 2/3 Q berapa? Negatif 15. Betul. Negatif 15. Negatif 15 tolak 1/4 R. So kira 3/5 darab negatif 15 dapat Negatif 3. negatif 3. 3. 9. 9. 5 darab negatif 15 dapat negatif 3. Jadi negatif 3 ni kena darab dengan 3 dapat negatif 9. Ha. 2/3 darab negatif 15 Negatif 10. negatif 10. Okey. 3 darab negatif 15 dapat negatif 5. Negatif 5 darab 2 dapat negatif 10. Tolak 1/4 R. R. Okay, so negatif 9 tambah 10 dapat berapa? Pol. Ni negatif 10 kan? 1. Tahu tak kenapa dia jadi negatif 9 tambah 10? Tak, dia nak tukar tempat ya tu. Dia pindah. Dia pindah sini. Sebab apa? Sebab kita nak R je kan. Jadi bila kita nak R je, kita kosongkan. Pindah satu-satu Kena pindah satu-satu Kena pindah satu-satu lah. Sebab sekarang ni kan ada negatif 10 dengan negatif 1/4 R je. Mula kita pindah yang negatif 10 ni. Bila negatif 10 pergi belah sini, dia lalu jambatan ni jadi positif 10. Sebab tu dah kita dapat negatif 9 tambah 10. So berapa jawapan dia? Negatif 9 tambah 10. Negatif 11. Dapat 1. Negatif 9 tambah 10 ni sama juga dengan 10 tolak 9. So jawapan dia 1 sama dengan negatif 1/4 R. So negatif 1 R sama dengan R sama dengan 1. negatif 1/4. Apa jawapan dia? 1 bahagi negatif 1/4. Negatif 4. Negatif 4 jawapan dia. Macam mana buat? Macam mana nak buat dengan kalkulator? Kalau nak buat manual, cara dia macam ni. Patutnya kamu dah pernah belajar tapi mungkin lupa kot. 1 bahagi negatif 1/4. Bila bahagi, kita kena tukar dia punya pecahan. Jadi darab 4/1. Negatif 4/1. 1 darab negatif 4 dapat berapa? 4. 4. Inilah jawapan dia. Negatif. Jawapan dia. Oh. Patutnya kamu dah pernah belajar benda ni dulu tapi mungkin lupa kot. Kalau lupa boleh study balik ataupun just kira guna kalkulator je. Tekan je kalkulator tu. 1 bahagi negatif 1/4. Kamu akan dapat negatif 4 ni. Faham? Faham. Tengok G. Nak hadam dulu yang ni. Screenshot dulu. Dah Screenshot. screenshot. Dah. Dah screenshot dah. Dah. So yang ni diberi punca kuasa 3A sama dengan 9B tolak 4C. So kita tengok soalan pertama. Disuruh kita cari A bila B sama dengan 1/3. B sama dengan 1/2. 1/2. So kita ganti siap-siap. Ni punca kuasa ni kekal. Punca kuasa 3A sama dengan
9B. Kat sini kita kena letak apa? 9, 1 1 per per 3. 1/3. tolak 4 darab 1 per 2. 2. 2. So, punca kuasa 3A sama dengan, cuba kira part ni. Cuba kira part ni dapat berapa? 9 darab 1/3 tolak 4 darab 1/2 dapat berapa? Satu. Berapa? 1. Sekejap eh. Sembilan darab 1/3 dapat 3. Tolak 4 darab 1/2 dapat 2. So 3 tolak 2 sama dengan 1. So next step adalah punca kuasa 3A sama dengan 1. So macam mana kita nak buang punca kuasa ni? Ingat lagi tak cara dia? Nah, punca kuasa 2. 2. Bila kuasa 2 kat sini, sini pun. Kuasa 2. So punca kuasa 3A, bila kita kuasa 2 dia tinggal 3A. 3A. Sama dengan 1 kuasa 2 dapat 1. 1 kan? So A sama dengan berapa? Boleh cari tak A? Boleh. Berapa? 1/3. 1/3. 1/3. Okay, sebab 3 darab A sama dengan 1. So A sama dengan, ni kan darab. So pergi belakang dia bahagi. Jadi 1/3 ataupun 1/3. Okay. Tengok nombor 2. Dia suruh cari nilai B. Bila dia bagi C sama dengan 3. A sama dengan 12. So bila C sama dengan 3. So kita masukkan. Punca kuasa 3A. A kat sini kan? Betul tak masukkan A kat sini? Betul. 3 darab 12. Sebab A dia bagi 12. Sama dengan 9. B kita tahu tak berapa? B. Ni soalan nombor 2. B tak tahu. B tak tahu. So kita tinggal je B tolak 4 C. Kita tahu berapa? C berapa? 3. So 3 darab 12 dapat berapa? 3 darab 12. Tekan kalkulator. 36. 36. 36. Sama dengan 9B tolak 4 darab 3. 4 darab 3, 12. 12. Kecoh lah dia. Punca kuasa 36 kita tahu tak berapa? Cuba tekan kalkulator. Ada tak punca kuasa 36? Ya. 6. Okey, betul. Sama dengan 9B tolak 12. So macam ni, cuba selesaikan. B dapat berapa? B dapat 82. 12 ni bawa pergi depan, betul tak? Betul. 6 tambah 12 kan? Sama dengan 9. Ah. Okey, so B sama dengan 2. 6 tambah 12 dapat 18. Sama dengan 9B. B sama dengan 2, betul. Sebab 18 bahagi 9, dia akan dapat 2. Okay, so ni untuk nombor 2. Nak screenshot ke? Tak. Jap. Dah. Kita tengok last kali, nombor 3. Dia suruh kita cari nilai C bila A sama dengan 3, B sama dengan 3. So kita buat punca kuasa 3. Dalam ni letak berapa? 3. 3. Sebab A dia dah bagi 3. Sama dengan 9. Sini 3. 3. Tolak 3. ni berapa? 4. 4C. 4C. So 3 darab 3 dapat 9. 9. punca kuasa 9 sama dengan 9 darab 3. 27. 27 tolak 4C. So punca kuasa 9 kita boleh cari tak berapa? Boleh.
Dapat berapa? Boleh. 3. 3. 3 sama dengan 27 tolak 4C. So sekarang boleh cari tak C? Boleh. Boleh. 27 pergi depan. Okey, 27 bagi depan. Ada 3. So, 3 tolak. tolak 27 sama dengan negatif 4C. 4C. So 3 tolak 27 dapat 24. Negatif 24. 24 sama dengan 24. negatif 4C. C sama dengan negatif 24 bahagi 4. 4. 4. Negatif 24 bahagi negatif 4 kita akan dapat 6. So ni jawapan dia. Kita buat Dia sampai bahagi. kena bahagi sebab negatif 4C maksudnya negatif 4 darab C. So bila kita nak tahu C je kita nak kena bawa pergi depan. So bila kita bawa pergi depan, bila darab lawan dia apa? Lawan darab apa? Bahagi. Okey, sebab itulah bahagi jawapan dia. Okay, negatif 24 bahagi negatif 4 kita akan dapat C. Hari ni kita bincang sampai G je sebab H tu macam complicated sikit. Takut kamu semua macam susah sangat sebab dia macam susah sikit lah. Okay. Tak apa, lepas ni cikgu akan bagi video. Cikgu akan cikgu dah record yang cikgu ajar hari ni. So nanti cikgu akan bagi link YouTube. Kalau tak faham boleh tengok balik video tu. Okay. Cikgu mana yang video kita orang berlakon itu? Oh yang tu. Nanti cikgu bagi link dekat YouTube. Okay. So hari ni kita nak masuk topik baru iaitu tajuk Polygon chapter 4. Okay. Jadi sekarang ni kita akan belajar chapter 4 Polygon. Ingat lagi tak polygon ni macam mana? Apa maksud polygon ni? Ingat tak? Rasanya dah pernah belajar kot time form 1. Belajar form Apa polygon yang polygon? yang bentuk-bentuk hexagon semua tu. Betul. Polygon ni yang bentuk-bentuk tu. Yang macam bentuk apa? Hexagon. Heptagon, oktagon, semua tu lah. Terus sekarang ni kita nak belajar polygon sekata. Kita belajar apa tu sifat geometri polygon sekata. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud polygon sekata ni. Polygon sekata ni yang di mana semua sisi dia sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Faham tak? Faham. Tu yang mana semua sisi dia sama panjang dan juga bila sisi dia sama panjang, jadi sudut dia pun sama saiz. Apa contoh dia yang bentuk yang Jadi sisi kalau panjang? kalau sama-sama tu sama ni lah ukuran lah, sama panjang. Sama ukuran lah. Bila sama panjang tu maksudnya sama ukuran lah. Okey. Okay. Apa bentuk apa yang dia sisi dia sama panjang? Boleh bagi contoh tak? Yang senang-senang je. Segitiga. Segitiga Sama kaki. sama kaki. Kalau sama kaki tak. sama Segitiga sama sisi. sama sisi. Lagi yang ni yang paling senang daripada tadika kot kau belajar. Segi 4. Segi 4 sama. Segi 4 sama ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Square. square. Okay, ni square. Ni segitiga sama sisi. Ni apa? Pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kenapa cikgu buat apa macam garis-garis tu? Nak tunjuk dia punya Sama? Nak tunjuk Dia sisi punya- dia sama? sama panjang. Betul. Ni sebab nak tunjuk sisi dia semua sama panjang. Okay. Jadi kita bila tengok dia ada macam garis-garis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya semua kelima-lima sisi ni sama panjang dan sudut dia pun sama. Okay. Next kita tengok contoh ni. Okay. Mana yang baca antara raja berikut yang manakah merupakan sebuah polygon sekata atau polygon tidak sekata. Okay. Sekejap. Okay, mana yang sekata?
Kita tengok A dulu. A ni sekata ke tak sekata? Kata Tak. Tak. Tak sekata kan? Sebab Kata tu tak tu sekata. sisi yang cikgu kan? Sekata tu sama, sisi dia semua sama panjang dan sudut dia sama saiz. So sekarang ni kita tengok. A, Ni sama panjang A tak? tak sekata. Tak. Sekata kan? Sebab dia Tak. sama panjang. Okay. B sekata ke tak? tak. Kata Tak. tak. Tak sekata. Sebab tak sama panjang. Ni sama panjang dengan ni. Ni pula sama. So dia tak, semua tak sama panjang lah. Kalau C, Sekata. Sama. tak semua sama panjang. Kalau D, Kata. sekata. Kalau E, Tak Tak. sekata. tak sekata. Kalau F, Tak. Tak. tak sekata. Okay, pandai. Right? Biasa. Yang ni fungsi simetri. Okay. Yang ni boleh tak semua ni dulu Zoom ni nanti masuk balik guna link tadi. Boleh? Apa itu? Semua link balik Zoom ni